Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un alim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Suratul Hajj ayat yang ke-18. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esok, yakni hari apabila dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Allah kata setiap diri itu, saya, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing kena lihat apa yang kita persiapkan untuk hari kematian kita, untuk hari kita dibangkitkan di padang mahsyar. Jangan tengok orang lain, kita tengok diri kita sendiri. Wattaqullah, kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan sewaktu hidup di dunia. Amma ba'. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang ada bersama saya pada malam ini. Nurin Syazwina, suara okey tak Nurin? Suara saya okey tak? Salehatun Saleh, isteri saya, suara okey tak? Muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Okey, unit hal ehwal Islam kampus Seremban, sahabat saya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Ini mungkin Ustaz Aziz ataupun Ustaz Adam. Okey Nurin. Okey, terima kasih Nurin. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik muslimin dan muslimat yang dikasihi, insya-Allah pada malam ni kita sembang-sembang sahaja sementara kita nak tunggu waktu Isyak. Isyak lebih kurang pukul 8.11 masuk waktu. Jadi saya pada hari ini saya bekerja dari rumah, memandangkan Selangor, KL, Putrajaya, PKPB. Jadi begitu juga sahabat-sahabat kita yang berada di Sabah, mereka juga mengalami musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita, untuk melihat sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini pun kes agak tinggi juga, 600 lebih. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dijauhi daripada wabak Covid ini, dan kepada mereka yang telah dijangkiti kita mohon kepada Allah supaya sahabat-sahabat kita, saudara mara kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ketabahan oleh ahli keluarga. Kerana orang yang dijangkit COVID ini dia bukanlah penjenayah, tapi dia merupakan pesakit. Kita beri semangat kepada mereka dan kita mendoakan mereka supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup kita ini, yang pertama sekali kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan walaupun dalam suasana yang agak kritikal juga dengan kedatangan COVID ini. Pergerakan kita terbatas, kehidupan kita jadi rasa ada ketakutan terhadap jangkitan. Apapun kita banyakkan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak keluar rumah, kita doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita tak mampu untuk jaga diri kita sendiri. Hanya Allah saja yang boleh jaga kita, Allah boleh lindungi kita. Kita hanya mampu untuk berusaha. Usaha dia apa? Kita kalau nak keluar pakai hand sanitizer, kita pakai mask, dan kalau pergi masjid, bagi yang boleh pergi masjid, kepada muslimin, ayah-ayah, suami-suami, abang-abang yang ada kat luar sana tu, negeri-negeri yang boleh pergi masjid tu, pergilah. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat nanti, kita dah tak dapat dah nak solat di masjid. Macam di Selangor sekarang dah tidak dibenarkan selama 2 minggu, daripada hari ini sampailah 27 Oktober, masjid semua ditutup. Hanya Imam Bilal Siak saja yang boleh pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa satu nikmat yang telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi kekalkan nikmat iman kepada kita. Dengan iman inilah kita dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Allah bagi nikmat kepada kita, cara kita bersyukur itu dengan kita memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada insya-Allah tajuk pada hari ini kita sembang-sembang berkaitan dengan kapsul iman. Kapsul iman. Biasa kapsul ni ubat yang kita telan lah. Contoh kita telan Panadol, kan? Kita telan ubat sakit kepala, ubat demam dan sebagainya. Tapi kapsul iman ini lagi penting daripada kapsul-kapsul untuk kita merawat penyakit-penyakit secara fizikal. Kerana apa? Tanpa iman ini hidup kita tidak selamat di dunia, dan di akhirat lebih-lebih lagi lah kita tidak selamat tanpa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia iman ni ibarat kata seperti cahaya yang menyinari. Contoh kalau kita ada cahaya, kita boleh nampak.
Contoh macam tuan-tuan, sebab ada cahaya tuan-tuan boleh nampak. Puan-puan, muslimin dan muslimat boleh nampak muka saya dengan sebab ada lampu. Maka kita boleh nampak benda yang besar dan kita boleh nampak benda yang kecil. Tapi sekiranya tidak ada cahaya, contoh cahaya ni dia terhalang dengan sebab ada dinding ke ataupun duduk dalam gua ke, tidak ada cahaya, maka dia akan mengalami kegelapan. Kegelapan dalam suasana tersebut. Dan bila mana gelap ni tuan-tuan, kalau kita berjalan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berjalan dalam gelap ni, kita akan sapu semua sekali. Mungkin kalau ada lubang, kita akan jatuh dalam lubang. Kalau ada tahi lembu, kita akan pijak tahi lembu. Ada tahi anjing, kita akan pijak tahi anjing dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dalam kegelapan. Jadi bila berada dalam kegelapan ini, kita hidup teraba-raba. Jadi begitulah dengan iman. Sekiranya tidak ada iman dalam diri kita, maka kita akan hidup teraba-raba, kita akan hidup dalam kegelapan. Jadi dengan iman inilah yang memberi cahaya kepada kita. Kita dapat tahu yang mana halal, yang mana haram, yang mana Allah perintah, yang mana Allah tegah, yang mana kita boleh buat, yang mana kita tak boleh buat. Dengan sebab keimanan yang Allah berikan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman ini, kalau kita buat perbandingan lah, kalau kita nak tanam pokok, kan, isteri saya sekarang suka tanam pokok, tanam apa, rozel, tanam kacang, tanam kangkung dan sebagainya. Sebelum kita nak tanam tu, kita kena semai benih dia dulu. Kan, kita semai benih dia. Benih ini perlu disemai. Benih yang kita nak cari tu pun, kita kena dapatkan benih yang baik. Kan, bukan kita boleh ambil benih suka-suka saja. Kan, kita kena ambil benih yang baik supaya nanti bila kita semai itu, benih itu tumbuh dengan subur. Tumbuh dengan subur, dan kita mengharapkan bila kita semai itu, benih itu akan bercambah untuk kita mengalihkan dia nanti untuk kita tanam. Itu dari sudut biji benih. Untuk kita pastikan biji benih tumbuh, kita perlu, yang pertama kita perlu jaga biji benih tu. Contoh, kita pagarkan dia supaya apa? Supaya dia tidak dikacau oleh binatang-binatang yang lain. Kan, datang binatang-binatang yang lain, ayam ke kucing ke, dia kacau benda tu, maka benih tu akan terabur, benih tu tidak akan tumbuh. Itu adalah benih yang kita semai supaya dia dapat tumbuh dengan baik. Kita jaga dia dengan baik, kita siram dia supaya dia tumbuh dengan sempurna. Sekiranya tak cukup air, kita tak pagar tadi, kita tak jaga elok-elok, nescaya benih itu tidak akan tumbuh dan dia akan dirosakkan oleh musuh-musuh. Tapi bila dirosakkan oleh musuh, kita jangan pula salahkan musuh. Sebab apa? Sebab kita tak jaga baik-baik. Kan, kalau kita dah jaga baik-baik, insya-Allah musuh tak boleh rosakkan. Kita siram dia dengan elok, insya-Allah dia akan tumbuh dengan baik benih tersebut. Begitulah juga dengan apa yang kita nak bincang pada malam ini, iaitu berkaitan dengan kapsul iman ini. Begitu juga dengan iman itu. Sekarang ni kita dah ada iman. Betul Najwan kan? Najwan Afiq, student mahasiswa UiTM kampus Remban. Apa khabar Najwan? Sihat ke? Jadi dalam keadaan iman kita ni, kita dah ada iman. Allah dah bagi kita iman. Iman ni apa? Iman ini adalah kita ikrar. Kita ikrar, melafazkan dengan lidah kita. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikrar kita. Kemudian kita kena membenarkan dengan hati kita tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan 100%. 100% kita kena membenarkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah
kita kena beramal dengan anggota tubuh badan kita. Ini dikatakan iman itu sendiri. Biasa yang ikrar tadi okey. Yang yang tasdik membenarkan tadi okey dah. Biasa ramai orang yang gagal untuk beramal dengan anggota tubuh badan dia. Sebab tu kita tengok ramai orang yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak mendirikan solat 5 waktu 5 waktu solat ni. Ramai di kalangan kita ada yang solat tetapi tidak memenuhi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala 5 waktu. Kadang dia sembahyang zuhur, sembahyang asar, maghrib, isyak, tapi subuh dia lena. Tidur sampai tak sedar, lalu dia meninggalkan solat subuh. Ada juga dengan kesibukan, kerja, balik lewat dan sebagainya, sehingga terlepas untuk melaksanakan solat maghrib. Bagi orang lelaki, selalu saya sebut, solatnya secara berjemaah. Bagi warga yang berada di Selangor, KL, Putrajaya dan Sabah yang tak boleh pergi solat berjemaah di masjid, usahakan bersungguh-sungguh untuk solat bersama dengan ahli keluarga di rumah masing-masing. Suami jadi imam, anak-anak lelaki jadi imam kepada ibu dan kakak kita, adik kita yang ada di rumah. Tunjukkan kepimpinan kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena teruskan berusaha untuk apa? Sebab iman ini melalui perbuatan, bukan sahaja dilafaz pada lidah, tapi kita kena bertindak. Kita boleh bangun untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah tolakan daripada iman yang ada dalam diri kita. Kan iman inilah yang mengajak kita untuk kita melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib kita dalam setelah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita iman. Yang pertama, kita kena benteng iman kita. Kan, kita kena kawal iman kita supaya tidak dirosakkan oleh musuh-musuh yang sentiasa nak melihat iman kita ini musnah. Musuh-musuh yang nak melihat iman kita ini menjadi lemah. Apa dia benteng yang perlu kita jaga? Benteng yang perlu kita jaga adalah daripada musuh-musuh kepada iman ini. Musuh kepada iman yang pertama adalah nafsu kita sendiri. Nafsu kita ini, nafsu kan ada nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Ammarah ini yang sentiasa mengajak manusia untuk melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini musuh kepada iman kita. Kan? Yang tak solat, yang dedah aurat, ini musuh-musuh nafsu. Kata tak payahlah nak tutup-tutup aurat sangat, kamu kan cantik, rugilah kalau tak tunjuk ke orang kecantikan itu. Ini perkara yang boleh menjejaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alah, relax lah, kan. Esok-esok boleh pergi masjid, kan. Tup-tup PKPB dah tak boleh pergi masjid, kan. Mulalah rasa rindu, meluahkan rasa sedih, tak boleh pergi sembahyang masjid. Ataupun serau, sewaktu boleh, tak nak pergi. Tapi bukan yang dengar ni, yang lain. Ya, orang lain. Yang dengar ni, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kaki-kaki masjid ni bagi yang lelaki. Bagi yang perempuan, tak ada masalah solat di rumah, tapi usahakan untuk solat di awal waktu. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ustaz, Imam Kuala Pilah, Ustaz Fazli, terima kasih Ustaz. Sama-sama menonton pada malam ni. Andi Nurul Atikah, terima kasih. Seterusnya yang lain-lain, terima kasih kerana sudi bersama saya pada malam ini untuk kita sembang-sembangnya berkaitan dengan kapsul iman. Okey, musuh kepada nafsu tadi. Nafsu itu adalah musuh kita. Musuh kita ni kena jaga. Yang kedua adalah syaitan. Syaitan ni memang dia mengajak manusia supaya jadi geng dia.
jin, syaitan, iblis. Sebab dia dah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengganggu anak Adam ini kecuali orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada tu, dia akan menghasut, mengajak supaya jadi geng syaitan. Sebab bila mana manusia ni dia tidak suka kepada kebaikan, maka dialah menjadi geng-geng syaitan. Sebab tu bila tak suka benda yang baik ini adalah sifat syaitan yang ada dalam diri kita. Kadang ada juga orang yang tak suka tengok orang lain buat baik, tak suka dengan kejayaan orang lain, tak suka dengan kelebihan orang lain sehingga dia rasa berdengki dan sebagainya. Ini adalah syaitan. Kita hidup ni tak payah dengki dengan orang lain. Kerana apa? Kalau orang Negeri Sembilan kata dongki. Tak payah nak dongki dengan orang lain. Sebab apa? Sebab setiap daripada kita Allah ciptakan semua sekali kita dah ada rezeki masing-masing. Allah dah tetapkan dah rezeki kita masing-masing. Kelebihan kita pun tak sama. Kita lebih ke A, kita kurang pada B. Kan? Sebab kita saling memerlukan di antara satu sama lain. Dan kelebihan yang kita ada pun sebenarnya bukan milik kita. Itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mendabik dada. Sekiranya kita membuat suatu kejayaan bukan sebab kebijakan kita, tetapi itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala merealisasikan apa yang kita rancang. Itu bukan kemampuan kita sebenarnya, tapi itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita hanya merancang, Allah yang menentukan segala-galanya dalam hidup kita. Sebelum ni kita dah merancang macam-macam. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dengan datang balik COVID ini, dikatakan gelombang yang ketiga ini, dah perancangan kita itu terbatal ataupun tertangguh. Sebab apa? Sebab kita manusia tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada pangkat, kita ada kedudukan, muka kita handsome, muka kita comel. Itu semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang comel dia diuji dengan kecantikan, kan? Orang kaya dia diuji dengan kekayaan, kan? Banyak perkara yang Allah akan uji kita untuk melihat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan, sebab tu kita kena banyak membaca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Okey Ustaz Fazli, jom solat jemaah mah kita. Ni Imam Kuala Pilah dah panggil ni. Student-student Kuala Pilah. Pergilah solat kat Pusat Islam, sebab UiTM dah sediakan imam, dah sediakan Bilal. UiTM Kuala Pilah surau dia dengan kapeknya yang baru ditukar. Alhamdulillah. Banyakkanlah kita pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi solat berjemaah untuk kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu. Lawan syaitan. Sebab nak buat baik ni kena lawan. Kalau kita tak lawan, memang susah. Sebab apa? Sebab nafsu kata tak payahlah, esok-esok pun ada lagi dan sebagainya. Lebih perut Ustaz Fastabikul Khairat, namun tak dengki dengan yang nampak. Lain macam tu. Kan? Ini keadaan manusia. Dan yang ketiga, musuh kepada iman itu sendiri juga adalah manusia. Manusia itu sendiri siapa dia? Mungkin kawan kita, mungkin anak-anak kita juga boleh menjadi musuh kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin isteri kita, mungkin adik-beradik kita, ini juga adalah musuh kepada iman kita sekiranya tidak diteliti dengan sebaik-baiknya. Sebab tu kita kena jaga-jaga. Bila kita pilih kawan itu, carilah kawan apabila kita melihat dia boleh membawa kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ulang, sahabat-sahabat saya, student-student UiTM Seremban yang melihat, bila kita memilih kawan, pilihlah kawan yang boleh menyebabkan kita, bila kita lihat dia, kita berkawan dengan dia, boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kawan itu boleh menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita putus kawan, tapi kita jarakkan untuk kita bina kekuatan, kemudian kita cari balik kawan kita tadi untuk
untuk mengajak mereka bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita melihat kejahatan manusia ini, jangan kita terus kata, "Oh, dia ni jahat sungguh ni. Jahat sungguh ni, memang neraka jahanam." Jangan, tak boleh, sebab kita tak tahu di saat-saat bila dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula kita rasa kita dah okey, ini insya-Allah ni kita dah masuk syurga. Tidak, kita pun tak tahu bagaimana pengakhiran kita nanti. Jadi kita berdoa kepada Allah. Yang tak baik kita doakan supaya mereka jadi baik. Yang tak pergi masjid kita doakan mereka pergi masjid. Yang tak tutup aurat lagi kita doakan supaya sahabat-sahabat kita tutup aurat, adik-beradik kita tutup aurat. Mudah-mudahan terbuka hati mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beri nasihat. Dan dalam beri nasihat ni kita kena banyak bersabar. Kan? Tak semestinya kita suruh hari ni juga dia berubah. Kan? Tengok para nabi, para rasul berdakwah, masya-Allah. Tak sanggup kita melihat pengorbanan mereka. Kita setakat kita bagi nasihat dalam WhatsApp, kita nasihat dalam Facebook, kita post status yang baik. Jangan risau orang like ke tak like, tak ada masalah. Kan, kita teruskan dakwah kita sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat dan dia tidak bertanya apabila kamu buat live, kamu post di status Facebook, status FB, Insta dan sebagainya, berapa like kamu dapat. Allah tak tanya, tapi Allah akan tanya, adakah kamu berusaha melaksanakan dakwah untuk mengajak manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nur Aisyah, adik saya yang duduk KL. Ya ayah ngah, ni anak saudara saya ni. Apa khabar? Sihat ke? Mudah-mudahan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu keadaan kita, kita melihat diri kita dan mendoakan orang lain supaya sama-sama menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bila kita suruh orang buat baik, kita sama-sama melakukan kebaikan tersebut. Jangan kita menghukum orang lain. Kita doakan kepada mereka. Sekiranya adik-beradik kita ada yang tak kuat lagi, sembahyang pun kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, aurat pun tutup tak sempurna, kita doakan mereka. Doakan mereka. Kenapa? Bila Allah nak buka hati mereka, sekejap, silap-silap mereka akan menjadi lebih baik daripada kita. Jadi cari kawan yang baik. Yang tak baik tu kita doakan kepada mereka. Kalau yang tak pergi masjid tu, belajar untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita rasa dah Allah tarik nikmat ini, maka kita dah tak boleh pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Kita benteng iman kita dengan daripada hawa nafsu kita yang sentiasa mengajak tadi kepada benda-benda tidak baik. Tapi kalau nafsu amarah, nafsu lawamah ni nafsu yang sentiasa merasakan keinsafan. Bila dia buat salah, ya, dia rasa bersalah dan dia mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat baik. Bila dia lemah, dia buat jahat balik. Kemudian dia insaf balik. Begitulah keadaan nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Ini nafsu ni yang banyak berlaku kepada kita. Hari ni semayang awal waktu, esok dah lewat pula, lusa awal balik. Keadaan begitu, bagaimana kita nak menjinakkan nafsu ini, kita kena memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa hati kita menjadi berat ini untuk melakukan kebaikan? Kerana sifat-sifat mazmumah yang ada melekat dalam hati kita ini terlalu banyak, itu yang jadi kita berat. Jadi susah untuk kita baca Quran, susah untuk kita mendengar nasihat, susah kita untuk berubah. Tapi jangan risau. Jangan risau kerana Allah ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita teruskan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita, orang kata jahat macam mana pun, satu, jangan tinggal solat. Sebab dalam solat tu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kan, berapa kali kita baca ihdinas siratal mustaqim tu? Kan, 17 rakaat. Kita sembahyang sehari semalam, 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Apa dia? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebab tu bila kita nak sembahyang, kalaulah tak boleh juga faham makna keseluruhan yang kita baca dalam solat tu, peringkat awal kita faham makna Al-Fatihah itu dulu.
Kita faham makna Al-Fatihah betul-betul, kita faham makna Al-Fatihah dulu. Lepas tu kita barulah pergi kepada makna tahiyat, makna doa iftitah. Apa pun kita fokus pada Al-Fatihah itu supaya kita baca dan kita faham apa yang kita baca. Okey, seterusnya syaitan kena jaga. Okey, najwan. Afiq, cara nak jinakkan nafsu adalah dengan banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya najwan, itulah cara kita nak menjinakkan nafsu. Dan selain daripada tu, kita boleh berpuasa bagi menjinakkan nafsu. Bagi yang mampu untuk berpuasa, yang tak mampu berpuasa, banyakkan istighfar. Pilihlah yang mana yang kita mampu, sebab kemampuan kita tak sama. Ada orang memang dia suka berpuasa, Isnin Khamis dia sentiasa puasa. Ada orang dia tak suka berpuasa sangat, Isnin Khamis tak puasa, tapi dia suka beristighfar kepada Allah. Silakan, mengikut kemampuan masing-masing. Tapi satu saja, yang wajib jangan tinggal, yang sunat mengikut kekuatan. Tapi kalau boleh buat semua, lagi baguslah untuk kita istighfar. Junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beristighfar tak kurang daripada 70 kali sehari. Jadi kita istighfar sama-sama. Marilah kita beristighfar tiga kali dalam majlis ni. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa kita, dosa kedua ibu dan ayah kita. Bagi yang dah ada isteri, dosa isteri kita, dosa anak-anak, dosa saudara mara kita, kawan-kawan kita, jiran kita, seterusnya. Allah ampunkan dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian. Okey, itu. Dan manusia itu, kita kena benteng diri kepada manusia itu sendiri. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan manusia yang mengajak kita buat benda-benda yang tidak baik. Bukan tak boleh berkawan, boleh berkawan, tapi jangan kita terpengaruh dengan kejahatan mereka. Tapi kita kena jadi orang yang mempengaruhi. Orang yang mempengaruhi, maksudnya kita mampu untuk membawa mereka untuk berubah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena ingat sungguh-sungguh. Ya, saudara saya daripada selatan Thailand, daripada selatan Thailand pun ada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kapsul iman yang perlu kita telan supaya iman kita ini menjadi mantap, kan, menjadi kuat. Yang pertama sekali, kita kena yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita kena meyakini rukun iman itu ini. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suasana hari ini, kita perlu sama-sama muhasabah diri kita, iaitu keyakinan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang berlaku, sebarang kemungkinan yang berlaku terhadap diri kita, masyarakat kita dan seluruh warga negara Malaysia ini. Ini adalah semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah tidak mendatangkan sesuatu melainkan ada hikmahnya. Yakin tentang apa untuk kita menjadikan iman kita. Kita yakin bahawa adanya seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meninggalkan solat, Allah akan seksa kita di akhirat nanti. Kita mendedahkan aurat, Allah akan seksa kita di akhirat nanti. Kena yakin bahawa seksaan Allah itu ada. Tetapi di dunia Allah tak bagi lagi, sebab Allah ni dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia bagi ruang dan peluang kita buat dosa, tapi Allah tak seksa kita lagi. Buat dosa masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh bermain, masih boleh pergi kelas.
Kan macam-macam kita boleh buat, tapi buat dosa ni. Contoh tak sembahyang subuh, tapi boleh lagi bangun pagi, breakfast, roti canai, nasi goreng, teh suam, teh dan sebagainya, kopi kita boleh makan. Allah bagi lagi rezeki. Sedangkan kita manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah nak bagi peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala dia nak masukkan hamba-hamba ni ke dalam syurganya. Sebab tu dia bagi peluang untuk kita bertaubat, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengisafi segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi saya melihat diri saya, tuan-tuan muslimin dan muslimat, melihat diri masing-masing, apa kesalahan yang aku buat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, apa kesalahan aku buat terhadap sesama manusia yang belum aku minta maaf lagi. Kita lihat kepada diri kita. Apa yang aku tak lengkap lagi, aku sembahyang selalu, sembahyang lewat, kita percepatkan. Subuh kadang buat, kadang tak buat. Okey, kita beriltizam untuk tidak meninggalkan solat subuh. Aku tutup aurat tak sempurna, tolonglah tutup dengan sempurna. Ini yang kita nak kena buat untuk kita menguatkan iman kita. Sebab inilah yang akan memberi kesan kepada hidup kita. Yakin adanya neraka, adanya syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan iman ini dia akan naik. Dia akan naik dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita buat ketaatan, makin naiklah iman tersebut. Dan dia akan turun, dia akan berkurang dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila banyak kita buat maksiat, iman kita akan menurun. Itu yang kita jadi malas tu. Kita jadi malas disebabkan kemaksiatan tadi tu. Kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya iman kita dah semakin menurun. Sebab iman ni dia akan naik dengan ketaatan, dan dia akan turun dengan kemaksiatan dan penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa selesa sekiranya kita tidak dijemput, tidak dikejutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun solat. Kita rasa macam tak ada apa. Ingat bahawa kita telah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh daripada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak dekat dengan kita, sebab tu kita susah nak melakukan amal kebaikan. Dan kita yakin adanya soal munkar dan nakir di dalam barzah nanti. Kan adanya titiang sirat, adanya mahsyar. Semua ni kita akan hadapi. Sekarang ni kita baru transit daripada alam roh, kita pergi ke alam rahim. Kan duduk dalam alam rahim lebih kurang 9 bulan 10 hari. Kita rasa seronok dah duduk alam rahim, duduk pula dalam air seronok kan, tapi tak lemas. Duduk kat dunia, kalau menyelam tengok, tak pakai oksigen, menyelam tengok turun, boleh tak bertahan 10 minit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kedudukan kita kena yakin dengan seksaan-seksaan Allah, menyebabkan kita rasa takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rasa yakin dan kita rasa semangat untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, kita kena yakin. Kerana dengan keyakinan inilah akan menyebabkan iman kita menjadi semakin kuat dan semakin hebat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Tuan Imam, Ustaz Syuk, apa khabar? Sihat ke? Syah Alam, apa khabar? Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Hizwan, apa khabar Wan? Sihat dah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kapsul iman yang pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebelum kita berhenti untuk malam ni, tak boleh lama-lama sangat, sejak kita nak solat Isyak. Bagi yang muslimin dia nak pergi ke masjid, yang mana negeri yang boleh pergi masjid tu, pergi masjid. Yang PKPB, PKPD dan sebagainya, salat berjemaah bersama ahli keluarga di
di rumah supaya kita sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapsul iman kita adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tanpa ikhlas, apa sahaja amalan yang kita buat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik solat kita, baik sedekah kita, baca Quran kita, kebaikan-kebaikan yang lain yang kita buat, sekiranya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan menjadi sia-sia, tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kena jaga sungguh-sungguh. Inilah kita perlu kepada kapsul iman itu, kita kena letakkan. Ini yang susah. Dia susah untuk kita menjaga. Kadang-kadang bila orang puji dah, hilang keikhlasan tersebut. Cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya datang sesuatu yang mengganggu kita tadi, yang kita kena kawal tadi, apa dia? Nafsu kita, syaitan kita, syaitan dan manusia itu sendiri yang mengganggu kita, maka kita cepat-cepat beristighfar, isti'azah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita kena jaga sungguh-sungguh. Dan ikhlas itu kita dengan Allah saja yang tahu. Orang lain tidak boleh mengukur keikhlasan kita kepada Allah, dan kita juga tidak boleh mengukur keikhlasan sahabat kita, kawan-kawan kita. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada garis panduan untuk kita ukur hati kita. Yang pertama, puji dan keji kita rasa sama. Ini tanda. Orang puji kita pun okey, orang kutuk pun okey, tak ada masalah. Kenapa? Kerana kita buat sesuatu itu, kita yakin betul kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tak ada masalah. Pujilah. Kalau keji, kita terima kekejian itu sebab kita tahu siapa kita. Kita bukanlah manusia yang sempurna di sisi Allah. Sudah semestinya kita melakukan kesalahan, kita melakukan kesilapan. Kita bukan manusia yang maksum, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi adalah yang maksum. Ini keadaan kita. Jadi bila kita dipuji, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dikeji, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Allah hantar orang untuk keji kita? Allah nak uji kita, dan Allah nak melihatkan apa kesalahan kita. Sebab kita manusia, kita tak nampak kekurangan kita. Kita dok rasa kita okey ya semua, kan? Tetapi yang nampak kelemahan kita, kekurangan kita adalah sahabat kita, musuh-musuh kita. Bila mereka keji kita, maka kita kena hadam, dan kita kena terima kekejian itu. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam dunia ni kita berjumpa dengan siapa, apa yang berlaku bukanlah kebetulan, tapi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ni. Hatta sehelai daun yang jatuh ke bumi pun Allah tahu. Apatah lagi keadaan manusia yang Allah ciptakan dengan ada akal, dengan ada nafsu dan sebagainya. Allah tahu siapa kita. Yang kedua, tak harap sesuatu melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara garis panduan untuk kita melihat dari sudut keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sesuatu melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pujian ataupun kejian dia akan menerima dengan hati yang terbuka. Jadi itulah sedikit santapan rohani, sembang-sembang kita berkaitan dengan kapsul hati yang dapat kita bicarakan pada malam. Sikit sebanyak mudah-mudahan beri manfaat kepada kita. Sebagai kesimpulan, kapsul iman kita perbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap rukun iman, apa yang berlaku kepada diri kita merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan keikhlasan dalam kita melaksanakan segala sesuatu itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala semata. Dan sekiranya ada musuh-musuh yang datang tu, kita kawal. Contoh tadi apa? Nafsu,
syaitan dan manusia. Kita kawal dengan kita kembalikan segala apa yang ada pada kita ni, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita manusia tidak sempurna. Jadi cukup sekadar tu. Segala yang baik datang pada Allah Ta'ala, segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Saya berbicara di hadapan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Bukan maksud saya alim, saleh, banyak ilmu, banyak beramal berbanding kalian, tapi sekadar berkongsi ilmu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk sama-sama kita memantapkan iman kita. Telanlah kapsul iman ini untuk kita sama-sama menjadi manusia yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tersalah buat dosa, kita mohon keampunan kepada manusia. Tersalah buat dosa dengan manusia, kita minta maaf dengan sesama manusia. Jadi saya minta maaf kepada kalian semua sekiranya ada tersalah, terkasar bahasa. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lelaki bolehlah untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk negeri-negeri yang boleh pergi masjid, pergilah. Takut-takut nanti Allah tarik balik nikmat tersebut, kita menyesal dan kita sedih. Jadi peluang yang Allah bagi ni kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi cukup sekadar tu, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Ya Syekh Fahmi, terima kasih. Ni awak sahabat saya, Sarmida Zaidin, sahabat kuliah zaman-zaman sekolah lagi. Apa khabar? Mudah-mudahan sentiasa sihat semua. InsyaAllah panjang umur rezeki. Kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Amira, terima kasih Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan dan sekiranya bermanfaat. Mohon sekiranya ada kesudian untuk share lah live ni. Mudah-mudahan ramai lagi dapat manfaat. InsyaAllah.